kita sebenarnya dah masuk minggu ke-9 untuk kelas kita. Jadi kita dah genap 2 bulan lebih macam tu sepanjang kelas kita lah, okey, dengan campur cuti lagi. Jadi saya harap awak semua semangat masih ada lagi untuk belajar. Dan kalau ada tugasan-tugasan yang masih belum siap tu, saya harap awak dapat siapkan lah, sebab segala penerangan semua tu ada dekat dalam Google Classroom, jadi awak boleh tengok. Okey, lepas daripada fasa pertama pembelajaran, kita akan adakan satu exam. Exam ni saya letak soalan bahagian C dan bahagian B sahaja. Dan soalan-soalan yang saya letak exam tu adalah soalan yang saya dah ajar kamu. Jadi lepas daripada ujian, kita akan adakan pembelajaran fasa kedua, kat mana saya akan tapis pelajar-pelajar yang selalu tak hadir. Okey, pelajar-pelajar yang tak hadir perlu berikan alasan dan sebab yang munasabah. Kalau tak, saya terpaksa remove. Okey. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, fasa pembelajaran yang kedua ni kita mungkin akan start pada bulan September ataupun selepas ujian tu. Okey, lepas tu cara belajar dia, kita akan fokuskan bahagian B dengan bahagian C sahaja. Maksudnya saya tak akan sentuh langsung pada bahagian A. Jadi masa kamu exam akhir tahun nanti, at least kamu dah perfect score dalam bahagian B dengan bahagian C. Bahagian B dengan bahagian C, kertas 2 ada 50 markah. Okey, sangat banyak. Kalau dapat 50 markah tu, kira cantik dah markah. Tak ada lepas ni exam markah dapat seketul-seketul, dapat 4%, dapat 6%, tak ada dah. Lepas ni semua atas daripada 30%. Okey, sebab 30% tu kira tinggi. Tapi masih belum lulus lagi lah. Cuma yang ini saya nak cover sikit bahagian B dengan bahagian C. Kemudian kertas 1 bahagian B 16 markah. Kalau kita combine semua tu, kita boleh dapat at least lulus dalam ADMAT. Okey, lulus 40 markah. So silibus-silibus yang lain tu saya tak nak ajar sebab takut berat. Tu tak apa, tahun depan pun boleh belajar, tak ada masalah untuk ulang kaji. Sebab topik-topik tingkatan 5 ni kita tak banyak guna pakai masa exam. Kita banyak guna pada tingkatan 4. So waktu-waktu macam ni lah yang saya cakap, kalau kamu semua tingkatan 4 ni kira awal lagi. Okey, awal lagi untuk skor matematik dengan ADMAT. Alright. So hari ni kita akan belajar tajuk yang agak susah dalam tingkatan 4. Tajuk vektor ni, kalau saya sendiri pun bagi tahu, dia sentiasa ada pada kertas 1 dan bahagian B lah, kertas 1 bahagian B, dia sentiasa ada. Dan soalan vektor ni dia senang pada soalan A, tapi biasanya pada bawah-bawah tu dia akan jadi sangat-sangat susah. Okey, biasanya kita akan dapat jawab yang atas sahaja. So yang tu saya nak fokuskan awak untuk dapatkan separuh daripada markah keseluruhan. Okey, kita dapat 5 markah lah at least. So hari ni kita nak belajar separuh sahaja pengetahuan daripada vektor ni. Okey, nak tahu macam mana, kenapa dia senang, so kita akan tengok lah. Okey, so ini adalah contoh gambar soalan. Vektor ni dia bagi satu gambar, tak kisahlah gambar bentuk apa sekalipun, dan dia akan ada arah. Okey, macam anak panah ni, kita panggil dia sebagai arah. Okey, arah. So apa fungsi arah ni? Okey, vektor ni sebenarnya kita kena faham konsep jalan yang terbaik. Okey, konsep jalan yang terbaik. So vektor ni ada kaitan sedikit dengan tajuk rangkaian teori graf. Dia memang ada sedikit kaitan. So apa yang kita nak buat dalam soalan ni? Okey, soalan ni kita tengok rajah di bawah menunjukkan sebuah sisi 4 ABCD. Diberi AB, tengok anak panah dibagi kat sini, dia start dengan A, kemudian habis dengan B. Maksudnya arah dia bermula daripada A dan dia akan akhirkan perjalanan tersebut kepada B. Sebab tu kita guna arrow dia, A pergi kepada B. Okey, so awak kena faham apa simbol-simbol yang digunakan dalam tajuk vektor ni. Kemudian kalau dibagi kat sini, isi dia ataupun pemberat untuk satu arah tu, okey, arah untuk AB adalah 4Y.
Okey, Y ni dia macam ada bentuk simbol tilde ataupun kita panggil dia sebagai ombak. Kalau ada pelajar saya dia panggil berudu, tak tahu kenapa. So kita saja je letak simbol ni sebab dia mewakili X dan Y. Okey, sebab dia mewakili huruf. Kita panggil dia sebagai unit. So 4Y AB ni adalah 4Y. Dan dia bagi lagi kat sini arah B kepada C adalah 3X unit. Jadi kita start dengan B, pergi kepada C, arahnya bersamaan dengan 3X unit. Okey, 3X unit. Okey, so ini dia bagi kita punya jalan A pergi kepada B dapat jalan, B pergi kepada C pun dapat unit. Okey, dapat unit dia. Soalan biasanya soalan yang luar daripada apa yang dia bagi. Contohnya A1 ni dia bagi jalan AC. Okey, jalan AC yang tegak ni, A pergi terus kepada C, dia melintas M. Kat sini kita tak tahu berapa unit yang ada dekat jalan AC tu. Kita tak tahu AC tu berapa. Sekarang ni bila kita tak tahu AC tu jalan dia berapa unit, biasanya kita akan ambil jalan pintas. Okey, macam kita lah, kita nak pergi ke satu tempat. Contohnya kita nak pergi ke rumah kawan. Okey, kita nak pergi ke rumah kawan tapi kita tak pernah lalu jalan tu pun. So kita tak nak ikut jalan tu, kita nak ikut jalan yang kita biasa pergi. So maksudnya jalan yang kita tahu tu yang kita akan selalu guna. Okey, so jalan tu macam familiar lah orang kata. Jadi kalau saya nak kata kepada pelajar, jalan yang terbaik untuk kita pergi kepada C, start daripada A pergi kepada C adalah jalan AB bersamaan dengan jalan BC, ataupun jalan AB tambah jalan BC. Sebab apa tambah? Sebab kita teruskan perjalanan kita. Okey, kita start dengan A, habiskan kepada C, kita boleh ikut arah A pergi kepada B, B boleh pergi pada C. Okey, maksudnya itulah jalan AC yang boleh kita gunakan. Ada lagi satu jalan yang kita boleh gunakan. Jalan ni kita tak tahu unit dia, iaitu AD DC. Jadi kalau awak tak tahu, awak jangan guna jalan tu. Macam saya cakap lah, nak selamat, gunakan jalan yang awak dah biasa jalan. Contohnya jalan ABC. Jalan ABC tu kita dah tahu dah dia punya, apa orang kata, unit dia berapa. So ambil jalan yang kita tahu unit tu. Jadi untuk jawapan soalan AC ni, okey, AC ni jawapan dia senang je. AC ni bersamaan dengan jalan yang kita ambil iaitu AB campur dengan BC. Okey, jalan AB campur dengan jalan BC. Jadi setiap jalan ni kita dah tahu unit kan. So AB berapa unit? AB adalah 4Y. Okey, AB adalah 4Y. Jadi kita terus je tulis 4Y, tak perlu ragu-ragu. Okey, 4Y tambah dengan BC. BC ni adalah jalan 3X. Okey, BC ni adalah jalan 3X. So kita tambah je lah jalan tu. Okey, so kalau ada benda yang awak boleh selesaikan, awak selesaikan. Contohnya macam susunan, dia nak dalam sebutan X dan Y. Jadi X tu duduk depan lah, awak letakkan 3X, kemudian 4Y di belakang. Okey, soalan macam ni biasanya dapat 1 atau 2 markah lah, senang sahaja. So ini adalah jalan yang terbaik untuk AC. Okey, setakat ni okey, awak boleh salin dulu. Dan kalau awak faham, tuliskan faham dekat ruangan komen. Okey, so salin dulu. Lepas ni kita akan pergi tengok pula jalan BM.
Okey. So kita dah selesai untuk soalan yang pertama. Biasanya saya akan bagi 2 markah tau untuk soalan pertama ni. Okey. So untuk BM pula, macam mana kita nak buat BM? Okey, BM ni kita tengok B kemudian habiskan dengan M. Maksudnya anak panah yang kita akan gunakan adalah B pergi kepada M. Tapi kita tak tahu unit berapakah BM tu. Okey, kita kena guna jalan lain. Kita boleh guna jalan B pergi kepada C, C boleh pergi kepada M. Ataupun kita boleh gunakan jalan B pergi kepada A pergi kepada M. Walaupun A pergi kepada M ataupun C pergi kepada M tu kita tak tahu berapa unit dia, tapi sebenarnya kalau awak perasan, dia ada kaitan dengan soalan sebelumnya. Contoh, soalan sebelumnya dia tanya AC. Kalau dia tanya AC awak dapat jawab, maksudnya awak terus conteng dekat gambaran ni, berapakah nilai AC. Okey, AC kat sini jalan panjang ni. Okey, awak terus tulis 3x tambah 4y. Macam itulah. Awak boleh conteng kat kertas ni. Okey, 3x tambah 4y. So nanti bila kita nak cari jalan CM ataupun jalan AM, kita boleh gunakan petunjuk ataupun kata kunci daripada soalan. Soalan dibagi kat sini atas ni, satu titik pada garis lurus AC dengan keadaan AM nisbah MC. Okey, AM nisbah MC sama dengan 2 nisbah 1. Soalan vektor ni dia bermain dengan nisbah. Kalau awak tak perlu main dengan nisbah, awak kena faham balik geometri koordinat. Geometri koordinat sangat banyak gunakan nisbah. Okey, so AM dengan MC ni, kalau digunakan nisbah, kita kena tengok AM dikatakan 2. Okey, AM nisbah MC sama je dengan 2 nisbah 1. Jadi kita boleh tahu AM tu sebenarnya bersamaan dengan nisbah 2. Okey, kita panggil dia nisbah 2. Dan MC kita boleh panggil dia nisbah 1. Dalam satu garis lurus panjang AC, ada berapakah jumlah nisbah yang awak boleh kira? Okey, kalau awak dapat kira, tuliskan dekat ruangan komen. Saya ulang soalan saya. Dalam satu garis AC, berapakah jumlah nisbah yang awak dapat kira? Tuliskan kat dalam ruangan komen. Teka. Satu garis lurus ni ada berapa jumlah nisbah? Satu garis yang saya letak warna merah ni. Tiga. Bagus. Maksudnya 2 campur 1. Sebab apa? Sebab kita mulakan dengan A dan habiskan dengan C. Maksudnya satu garis lurus ni totalkan je. 2 dengan 1 tu jadi 3. Okey, maksudnya jumlah nisbah tu NS ada 3. Okey, NS ada 3. Nisbah tu ada 3. Jadi untuk awak cari panjang AM ni awak dah tahu dah nisbah dia 2. MC ni awak dah tahu dah nisbah dia 1. So mana-mana jalan yang awak nak ambil, awak boleh ambil. Contohnya saya nak pilih jalan AM. Okey, jalan AM ni senang je. Okey, kita buat kat sini bawah ni. AM, contoh ni contoh AM. AM ni awak tahu dia 2. Okey, so bila awak tahu dia 2, awak tulis 2. 2 tu maksudnya nisbah AM tu. Tapi letak pecahan seperti ni, 2 per dengan jumlah nisbah. Okey, jumlah nisbah kita ada adalah 3. 2 daripada 3. Itu jalan AM. Kalau jalan MC, awak dah tahu dah 1 per 3 sebab nisbah MC adalah 1. Okey, jadi awak boleh tahu AM tu adalah 2 per 3. Tapi 2 per 3 ni daripada apa? Okey, 2 per 3 ni daripada satu garis lurus panjang tadi tu. Garis lurus AC.
Okey, yang arrow panjang tadi, nilai garis penuh tu. So kita tulis kat sini 2/3 AC. AM sama dengan 2/3 AC. Jadi awak terus je gantikan nilai-nilai AC tu dengan jawapan yang A1 lah awak gantikan. So AM sama dengan 2/3 kali dengan 3X tambah 4Y. Okey, 2/3 kali dengan 3X tambah 4Y. Jadi untuk soalan-soalan yang macam melibatkan nisbah ni, awak kena tahu dulu satu garis lurus tu ada berapa jumlah nisbah. Okey, so satu garis tu kena ada nama dia sendirilah. Saya panggil garis AC. Lepas tu awak kembangkan terus 2/3 kali dengan 3. So awak tekan je lah kalkulator tu. Okey, macam ni, 2/3 kali 3. Okey, ni tenggelam pula. Okey, so dapat 2. Okey, 2/3 kali 3 dapat 2. Kemudian 4 kali dengan 2/3, awak tekan je kat sini. Okey, tekan 4. So dapat 8/3 lah. Awak tulis je apa yang ada kat situ. 2/3 kali 4 dapat 8/3. Wajib guna kalkulator, kalau tak nanti cuai. Okey, ini adalah unit bagi AM. Okey, unit bagi AM. Okey, so ini adalah contoh jalan kecil yang awak nak tahu berapa unit jalan kecil tu. AM jalan kecil dia adalah AM. Okey, sebelum awak salin, kita tengok lagi sikit. Alright, so daripada soalan, bila soalan tanya BM, okey, bila soalan tanya BM, BM ni kita boleh gunakan jalan BA pergi kepada AC. Ikut anak panah yang saya lukis ni, BA, anak panah dia ke belakang. Dia daripada B pergi kepada A, kemudian A pergi kepada M. So M ni saya buat macam ni. Dia punya anak panah dia dia punya BM. So nanti bila awak dah tahu unit AB tadi adalah 4Y. Okey, 4Y. So kita tak boleh gunakan 4Y tu sebagai BA. Okey, contoh kat sini saya bagi contoh. BM sama dengan, kita tak boleh gunakan kita gunakan macam ni lah. BM sama dengan BA, B pergi kepada A. Okey, awak tengok B pergi kepada A, kemudian tambah dengan A pergi kepada M. Okey, tambah dengan A pergi kepada M. Okey, first awak buat macam ni lah, apa yang awak nampak. Okey, maksudnya jalan BM yang kita boleh guna ada BA, AM. Tapi kat sini soalan unit BA, dekat sini anak panah dia menunjukkan 4Y. 4Y ni adalah AB, bukan BA. Jadi awak kena terbalikkan dia. Bila awak terbalikkan huruf BA ni, dia akan jadi tolak. Dia akan jadi tolak AB. Okey, tolak AB tambah AM. Okey, kadang-kadang pelajar confuse, kenapa kita kena terbalikkan vektor BA ni? Kenapa kita kena terbalikkan? Sebab kita tak tahu unit BA berapa. Sebabkan kita tak tahu, kita pinjam unit AB. Tapi dengan syarat kita kena terbalikkan. Bila nak terbalikkan huruf, automatik dia akan berubah jadi tolak. Okey, automatik dia akan berubah jadi tolak. Sebab unit AB je yang kita tahu. Okey, so bila ada tolak, awak letak je tolak siap-siap dan gantikan nilai AB. Okey, AB tadi dah tak ada masalah lah, jawapan dia 4Y je. Okey, AB tu terus dia letak 4Y. Sebab kita dah tahu unit dia. Okey, negatif 4Y. Kemudian gantikan jawapan AM yang kita letak tadi dekat sebelumnya. Okey, ni adalah AM. Jawapan AM.
So kita letak tambah 2x tambah 8/3y. Kemudian kalau awak rasa boleh selesaikan, contohnya boleh selesaikan tambah dengan tolak ni, selesaikan je lah. Contohnya 2x ni tak ada huruf x lagi, so dia, jawapan dia 2x je lah. ok, jawapan dia 2x. Manakala untuk y, negatif 4y tambah dengan 8/3y, maksudnya y ni kita boleh selesaikan. Jadi tekan je kalkulator. ok, tekan je kalkulator. Negatif 4 tambah 8/3, so awak akan dapat negatif 4/3. ok, tekan je kalkulator. Okey, so ini adalah jalan terbaik bagi BM. Jadi sebenarnya dalam soalan tajuk vektor ni, apa yang awak nak kena fahamkan adalah awak kena tentukan dulu jalan mana yang ada unit. Okey, jalan mana yang ada unit. Soalan ni akan berkait balik daripada yang atas-atas ataupun yang sebelum-sebelum. Kalau soalan A2 dia tanya BM, awak kena cari balik AC tu mesti dah ada jawapan. Dia mesti akan guna balik jawapan A1 tu. Okey? Biasanya macam tu. Sama juga kalau awak tengok kan, soalan vektor ni kan terbahagi kepada soalan A dengan soalan B. Kalau soalan vektor ni dia tanya soalan B, mesti kena kaitkan balik dengan soalan A. Soalan ni memang berkait, sangat kuat. Okay, so awak salin dulu. Okay, so ini adalah berkenaan dengan vektor asal. Okey, kita fahamkan dekat sini vektor dia biasa. Lepas tu kalau awak rasa awak dah faham kat sini, awak boleh padam balik gambar conteng tadi, sebab nanti kita akan sambung kepada soalan B. Sebab tu kalau kita conteng kita tak akan nampak apa-apa. Okey, padam dulu. Okey, so kita tengok pula soalan B. Ini soalan B dia. Garis lurus BD dipanjangkan kepada F supaya BF sama dengan 3/2 BD. Okey, soalan B1. Cari jalan BF. Alright, so soalan ni pun agak mencabar. Sebab tu saya cakap soalan ni dia akan makin susah lah. A senang, B susah. Okey, so untuk tu kita tengok dulu gambar BF. Okey, kita tengok dulu BD dengan BF. So dia kata garis BD, garis B dengan garis D, garis BD dipanjangkan. Contohnya saya panjangkan sikit sampai kepada F. Okey, kita buat macam ni lah contoh. So bila dipanjangkan kepada F, dia cakap diberi garis BF ni sama dengan 3/2 daripada BD. Okey, 3/2 daripada BD. Jadi apa yang kita kena cari dulu adalah BD sebenarnya. Okey, kita kena cari BD dulu. Tak cari BD macam mana nak cari BF kan? So cari BD. Okey, so kita tengok BD. Okey, BD ni adalah B dengan D. So jalan dia adalah straight line. Okey, straight line B dengan D. Alright, so jalan ni awak kena tengok dulu. Okey, awak kena tengok dulu soalan sebelum dia. Soalan sebelum dia, dia bagi BM. Okey, soalan sebelumnya dia bagi dia suruh awak cari BM. Okey, so BM ni awak dah ada. Ini adalah jawapan bagi BM. Jadi
Untuk cari BD, okey, awak kena tengok kata kunci kat sini. M ialah M juga merupakan titik tengah bagi BD. Ini kata kunci untuk BD. M merupakan titik tengah bagi BD. Jadi untuk soalan B 1, okey, BD ni adalah 2 kali daripada BM. Sebab kenapa dia 2 kali ganda? Sebab M ni adalah tengah-tengah. Bila tengah-tengah, maksudnya jarak ataupun unit BM sama dengan unit MD. Okey, jarak dia adalah sama. Sebab tu saya cakap, kalau awak dapat BM, awak terus je dapat BD sebenarnya. So BD ni adalah 2 kali ganda daripada BM. So gantikan sahaja BM tadi tu dengan jawapan yang kita dapat tadi. Okey, gantikan yang ini. So 2 kali dengan 2X tolak 4/3Y. Okey, so 2 kali 2 4. Negatif 4/3 kali 2 dapat berapa? Okey, negatif 4/3 kali 2 dapat negatif 8/3. Okay, so ini adalah contoh dia punya jalan BD. So lepas awak dah cari untuk BD, awak boleh teruskan cari BF dengan gunakan persamaan daripada soalan yang dia bagi. Okey, kalau dia bagi kat sini BF sama dengan 3/2 BD. So awak terus je gantikan BD dengan jawapan yang awak carilah. Dia macam berkait dengan soalan sebelum. Untuk soalan A1, A2 berkait dengan A1. Untuk soalan B1 kait dengan B2. Macam itulah. Okey, so BD ni awak gantikan dengan 4X tolak 8/3Y. Okey, so hasil dia awak akan kira dapatlah jawapan. Okey, kalau awak dapat jawapan BF, tuliskan dekat ruangan komen. 6X tolak 4Y, ramai dapat sama Okey, good. So betul lah 6X tolak 4Y. Okey, so sedar tak sedar sebenarnya kita dah dapat banyak markah. Kita dapat 7 markah kat sini. Okey, 5 markah daripada soalan A dan 2 markah daripada soalan B. Tinggal lagi 3 markah je yang susah. Yang ni macam ni susah lah ni. Okey, dia tunjukkan AF adalah selari dengan BC. Ni soalan kebat. Okey, tapi tak apa, kita buat sama-sama. Tunjukkan AF adalah selari dengan BC. Okey, kita tengok dulu AF. Okey, AF maksudnya garisan dia adalah di sini. Okey, AF garisan dia macam ni. Dia selari dengan BC. Okey, BC dia selari. So bila dikatakan dengan selari, okey, awak tengok BC awak dah ada. BC adalah 3X. Okey, BC awak dah ada. AF je awak tak ada. Okey, AF je awak tak ada. Bila AF awak tak ada, jalan apa yang awak boleh gunakan
Okey, jalan apa yang awak boleh gunakan supaya A pergi kepada F? Saya tanya, saya ulang lagi sekali. Kita tak tahu unit AF. Jadi, jalan apa yang kita boleh gunakan untuk pergi kepada F? Okey? So, bagikan jawapan awak pada ruangan komen. Okey, start dengan A, habiskan dengan F. Macam mana? ADDF. Okey, AD kita tak tahu unit dia berapa. Okey, AD kita tak tahu. Yang mana yang kita tahu, yang kita boleh guna? Kita boleh guna AM, MF. Kita boleh guna AB, BF. Macam tu boleh. Tapi biasanya saya akan gunakan yang paling senang adalah ni, sebab yang ini dia macam lagi ringkas. Kalau awak ambil AM boleh, tak ada masalah. Tak salah pun. Okey, AM tak ada masalah. Tapi kenapa saya tak nak ambil AM? Sebab AM ni dia panjang tau. Okey, dia punya ni ada banyak, 2x campur 8/3y. Kita tak larang nak tulis banyak. Kita nak kalau boleh dia lagi simple. Okey, contohnya AB. Ambil yang simple. So AB ni lebih simple sebab dia ada satu huruf. So kita ambil AB lah, lebih senang. Okey, saya galakkan lah. Ni galakkan. AB pergi kepada BF. Tapi BF tu kita tak tahu. So biar je lah. So nanti kita tulis kat sini. Soalan 2. AF adalah AB campur dengan BF. Okey, AF adalah AB campur BF. Tapi sebenarnya kalau awak perasan, sini dah BF dah. Kalau awak perasan lah, sini dah BF. Tengok dia patah balik betul-betul belakang dia tu. Kat sini dah ada jawapan. So sebenarnya AB dah ada, BF pun dah ada. Ganti je lah. So awak dapat AF. Okay, ganti je. Apa tu AB? AB tadi kita tengok dia bagi A pergi kepada B 4Y. Okey. So 4Y awak tulis. So campur dengan BF. Ya, apa yang senang kita boleh guna teruslah. Awak tak ada masalah pun kalau awak nak guna AM pun. Okey. So 6X campur dengan tolak dengan 4Y. Okey. Ni adalah BF. So awak terangkan pula. Awak simpelkan. Contohnya 4Y dengan negatif 4Y ni, 4Y tolak 4Y dapat kosong. Bila dapat kosong, tinggal 6X sahaja. So 6X sahaja yang awak tulis. Okey, itu adalah AF. Okey, awak macam ni dapat 1 markah. So lagi 2 markah awak boleh cari dengan teruskan lagi jalan kerja dia. So bila dikatakan soalan ni kata tunjukkan AF selari dengan BC. Okey, selari ni saya nak awak gunakan simbol lambda. Okey, simbol lambda kan macam ni. Dia ada kepala, dia ada kaki dua, macam dia tengah berjalan tu berlari ni. Sinilah. Okey, setengah berlari sikit. Okey, so simbol lambda yang kita guna AF selari dengan BC. So macam mana kita nak aplikasikan penggunaan simbol ni? Kita letak AF. Okey, AF selari. Okey, selari letak lambda ni selari dengan BC. Macam ni. Saya suka letak simbol lambda. Selari boleh, segaris pun boleh kita gunakan lambda punya pattern ataupun simbol. So nanti awak gantikan je apa yang ada kat sini, AF dengan BC. Okey, AF awak dah tahu 6X. Okey, BC awak dah tahu dah. Berapa BC? 3 kan? Tengok balik. Okey, tengok balik gambar. So AF awak dah tahu tadi, jawapan dia 6. BC awak kena tengok balik gambar. Okey, ni BC yang tadi yang saya garis warna merah ni, yang atas ni. So BC adalah 3X
So awak tulis je terus, ganti je terus 3x. Cari nilai lambda. So awak pindahkan 3x jadi bahagi. Okey. So lambda ni adalah 6x bahagi dengan 3x. X ni boleh potong lah sebab bahagi kan. Lepas tu 6 bahagi 3 dapat 2. So lambda ni sama dengan 2. Okey, lepas tu awak tukarkan balik. AF sama dengan 2BC. Siap. 2 markah. Telefon mark untuk vektor. Okay, dia memang susah Kalau awak nak faham kan memang dia susah. Kenapa kita kena guna simbol lambda? Dan nanti ada jumpa lagi satu simbol, nama dia simbol mikro. Lagi susah. Tapi tak apa, kita buat pelan-pelan dulu. Okey. Ejaan simbol tu kita baca dalam bahasa Melayu lambda macam ni. Kalau bahasa Inggeris lambda. Saya tak ingat Inggeris macam mana. Lambda kot atau ada H macam ni kot. Saya tak ingat Inggeris. Tapi lambda bahasa Melayu macam tu lah. Ada simbol mikro. Simbol mikro ni kita akan belajar masa form 5 lah, dekat tajuk taburan kebaran kalian. Dia kawan lambda ataupun lawan kepada lambda macam ni. Simbol dia macam U tapi ada echo sikit. Dia macam M tau. Dia macam M tapi bukan McDonald dia M biasa. Dia M tapi dia ada echo. Dia sebenarnya U macam ni tapi dia tak sikit echo. Macam tu. Okay, U kecil je. Sekejap. Contohnya macam ni kan, micro AB. Contoh micro AB. Ni nama dia micro. Dalam bahasa Inggeris micro, dalam bahasa Melayu mikro. Biasanya kalau dia ada soalan, dia cakap cari nilai mikro dan lambda. Yang itu habis. Memang susah. Sebab dalam kerja dia satu muka surat panjang. Okey, so ini soalan pertama lah. So kita akan go through kepada soalan 2. Dan soalan 2 ni saya nak tanya sedikit lah pelajar. So harap nak tengok lah pelajar ni betul-betul faham ke tidak. Okey, ni soalan dia. Soalan ni lagi susah lah. Okey, lagi susah daripada soalan 1. So kita tengok. Ni rajah di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat OPQR. Dan S ialah satu titik yang terletak pada PQ. Dengan keadaan nisbah dia dah bagi nisbah. So ingat cara bermain nisbah yang saya ajar tadi. Kita ada PS nisbah SQ, kemudian diberi 2 nisbah 1. So milik PS ni adalah 2, SQ ni adalah 1. Total ada berapa? Tu kena tahulah. Okey. Kemudian diberi lagi OP sama dengan P. Okey, OP ni awak kena tengok. Start dengan O, habiskan dengan P. Okey, start dengan O, habiskan dengan P. Jadi arah dia macam ni, OP. Okey, jarak OP ni unit dia adalah P unit. Okey, P unit. Macam ni. P ada ombak ataupun berudu kat bawah dia. Kemudian OR.
OR start dengan O, pergi kepada R, dan dia bagi kat sini R unit. Okey. Sekarang soalan yang pertama, ungkapkan ungkapkan RP dan OS dalam sebutan P dan atau R. Jadi kita kena buat satu-satu dulu. Kita ungkapkan RP dulu. Okey. RP. Oops, saya guna warna biru. RP. Okey, RP. Jalan R pergi kepada P. Straight line. Kita tak tahu unit dia berapa. So, bila awak tak tahu unit dia berapa, awak kena cari jalan terbaik untuk RP. Okey, jalan terbaik. Sekarang saya nak awak komenkan dekat ruang komen jalan terbaik bagi RP. Okey, tuliskan. Kalau awak tuliskan jalan dulu, saya nak jalan dulu. Jangan tulis jawapan Kalau tulis jawapan pun tak ada masalah. Okey, jalan terbaik bagi RP. ROOP. Okey, ROOP kita boleh gunakan jalan RO pergi kepada OP. So kita tulis kat sini RO anak panah campur dengan OP. Okey, boleh, tak ada masalah. Ataupun awak gunakan jalan yang lagi satu, jalan yang kita boleh guna pun boleh. Contohnya kat sini atas dia RQQP, tak ada masalah sebab jalan dia sama je. Kita boleh gunakan ni sebagai P. Okey, jarak ni sebagai R, sama je. Okey, so awak kena ingat lah. Setiap kali kalau awak tulis unit ni, awak kena buat anak panah dia, takut awak keliru. So kalau OR ni, anak panah dia adalah atas anak panah dia menunjuk ke atas. Kalau P ni, anak panah dia menunjuk ke kanan. So anak panah ni pun arah ni penting. Okey, sekarang kita ada RO ni kita tak ada, kita ada OR, kita tak ada RO. Jadi sebabkan kita tak ada RO, kita akan terbalikkan RO menjadi OR. Okey, kita akan terbalikkan. Sebab apa? Sebab kita ada OR sama dengan R, kita tak ada RO. So terus tulis negatif OR campur OP, dan kita dapat negatif R campur P. So kita susun balik sebutan P dulu baru R. Nak susun boleh, tak nak susun tak apa. Lagi cantik kalau awak susun lah. Okey, so dia jadi P tolak R. So hati-hati tau, kalau dia terbalik arah, dia kena tolak ataupun tukar dulu simbol. Dia satu je, kalau awak terlupa nak terbalikkan, habislah, salah lah kat situ. Okey, kat sini markah. Okey, kita cari pula OS. Okey, jalan kita nak tahu jalan jalan terbaik yang manakah yang OS boleh lalu. Okey, jalan OS, jalan manakah jalan yang terbaik? Sila tulis kat ruangan komen. Saya nak tahu jalan dulu. Okey, OPPS. So awak dah faham lah, jalan yang kita boleh gunakan adalah OP dengan PS.
Okey, OP dengan PS kita tak tahu PS. Jadi PS ni kita tengok dia bagi nisbah 2. Okey, nisbah 2. So awak dah tahu dah 2 per berapa. Okey, so 2 per berapa? Tulis kat dalam komen. Okey, 2 per 3. Kita bukan guna 2 nisbah 3 kita guna 2 per 3. OP campur 2 per 3. 2 per 3 daripada PQ. Okey, 2 per 3 daripada PQ. PQ tu adalah satu garis penuh. Ini awak kena tengok di garis penuh dia adalah PQ dan arah dia sama seperti R. Okey, dia adalah segi empat tepat. Segi empat tepat mestilah sama kiri sama dengan kanan, ikut arah dia. Kalau P bawah sama dengan atas. Okey, sama. Macam kita belajarlah apa orang kata rectangle ukuran rectangle semua sama, kiri sama dengan kanan, atas sama dengan bawah. Okey, so kalau kat sini kita tahu dia adalah R, so kita boleh tulis kat sini jawapan dia lah sama dengan OP. OP ni adalah P, okey, tambah dengan 2 per 3 PQ ni adalah R. Okey, PQ tu adalah R. Okey, so itu adalah OS. Okey, dah siap lah. Okey, 3 markah. 3 markah, macam banyak je markah bonus. Okey, so okey lah ni. Simple je untuk soalan A. Okey, so ini adalah vektor. Dia memang soalan A ni senang je, tapi jangan cuai lah, itu je. Kalau soalan B habislah, itu kena tengok nasib. Kalau nasib dia soalan senang, senang lah. Kalau susah, susah lah, tak apa. Tapi saya galakkan awak untuk tidak tinggalkan soalan lah. At least dapat separuh daripada keseluruhan. Kalau soalan ni masuk dekat bahagian kertas 2, yang itu dapat 10 markah lah. 10 markah tu banyak dapat 5 markah pun jadi. Kalau bahagian kertas 1, bahagian B dapat 8 markah total. Kalau at least separuh dapat 4 markah. At least ada markah separuh dekat situ, jangan kosong. Alright. So ini adalah soalan A. Mari kita tengok pula pada soalan B. Ingat ya, saya ajar tajuk vektor ni dia suka sangat kaitkan dengan soalan-soalan sebelumnya. Jadi awak kena hati-hatilah. Okey. So soalan B dia bagi tahu kat sini diberi bahawa RT sama dengan KRP, dan dekat sini kita tak tahu pun RT tu berapa. Soalan ni kita tak bagi tahu pun RT tu berapa. Tapi sebenarnya RP, okey, RP ni kita dah tahu dah. Okey, RP tu adalah kat sinilah RP yang first tadi. Okey. So gantikan RP dengan jawapan yang kita dapat. So kita tulis kat sini RT sama dengan KRP. Okey, kemudian RP tu kita ubahlah. Kita ubah jadi P tolak R. Okey, so kita ubahkan K darab dengan P tolak R. Okey, walaupun huruf K tu kita letak je, sebab apa? Sebab dia adalah huruf ataupun pemala. Okey, pemala letak je, jangan risau. Lepas tu awak kembangkan, maksudnya darab lah. K darab P akan dapat PK ataupun KP. KP lah cantik, KP. Saya suka letak yang ada berudu ni kat belakang. K darab negatif R dapat negatif KR. Ok, negatif KR. Ok, ini adalah RT ni adalah RT. Ungkapan bagi RT. Bila awak buat macam ni saja dapat 1 markah. Okey, bila buat macam ni je pun dapat 1 markah. Maksudnya ada sedikit penggantian yang awak gunakan. Okey, lepas tu dia bagi tahu lagi sikit, cari pula nilai K jika
OTS adalah segaris. Okey. Yang ini yang awak tak faham ni sebab dia bagi tahu jika OTS adalah segaris. Okey, contohnya kalau kat sini OTS. Okey. Dan bila OTS ni adalah segaris, kita tahu OTS tu kita boleh gunakan ungkapan seperti OS daripada keseluruhan tadi OS. Sebab apa OS? Sebab kita dah ada OS. Okey, kita boleh gunakan OS satu garis penuh. Okey, OTS kan OS kan, O habiskan dengan S. So kita gunakan garis OS, garis penuh sama dengan lambda OT. Okey, lambda ni kita gunakan sebab dia adalah selari atau segaris. Okey, kita boleh gunakan lambda OT. Awak nak letak lambang mikro pun boleh, tak ada masalah. Okey, kenapa dia jadi macam ni? Kenapa ungkapan dia jadi macam ni? Okey, sebab dia bagi tahu OTS ialah segaris. Jadi dalam banyak-banyak garisan segaris tu, kita dapat satu je nilai daripada soalan belakang. Okey, kita dapat satu je, iaitu OS. So kita guna OS. Okey, kita guna OS. Sekejap, saya buat terbalik ke? Saya rasa saya buat terbalik ni. OSOT. Betul lah, OSOT. Okay, so kita tengok balik OT. Ya. Okay, so OS ni awak dah tahu. OT ni datang dari mana? So kita tengok OT ni kita tak tahu tau. Saya pun tak tahu. OT ni tak tahu apa nilai OT. So jalan terbaik bagi OT yang awak boleh jumpa, tuliskan kat ruangan komen. Okay, jalan terbaik OT yang awak boleh jumpa. Sebab kita tak tahu OT so cari jalan terbaik. Terbalik bukan TRRO tapi ORRT. Sebab apa? Sebab kita mulakan, kita start dengan O, habiskan dengan T. Awak kena ikut dia punya arrow tu. Okey, arrow tu main peranan. Jadi kita boleh tulis kat sini OS sama dengan lambda. Okey, OT ni awak start dengan O. Okey, O, kemudian pergi kepada R dulu. Okay, O pergi kepada R, lepas tu R pergi kepada T. Okay, OR campur RT. Okay, RT ni memang kita tak tahu, tapi sebenarnya kita dah tahu dah. Dekat sini dah. Okay, ni jawapan dia. Walaupun pemalas, guna je. Okay, walaupun pemalas, guna sahaja. So, awak boleh gantikan OS dah ada, OR dah ada, RT pun dah ada. Okay, OS ni dapat daripada soalan atas, OR ni daripada gambar, RT ni daripada pemalas. So awak guna sahaja. Okay, so kita buat satu-satu So kita tulis P. Okay, saya tulis kat bawah sini P tambah. Okay, sekejap saya nak singkat takut awak confuse. Okay, sekejap Okay, P tambah 2/3R. Okey. Kemudian letak sama dengan, sebab awak gantikan OS lepas tu letak sama dengan lambda buka kurungan OR. Okey, lambda buka kurungan OR. So OR ni merujukkan kepada R sahaja. O pergi kepada R, arrow dia adalah R unit. Jadi kita gunakan R unit. Okey, so R tambah, okay, tambah dengan RT. RT tu ambil sahaja dekat ungkapan ataupun pemalas kat sini. Awak gantikan dengan KP tolak KR. Okey.
So awak selesaikan dengan kurungan ni. Okey, awak selesaikan dalam kurungan tu dulu. Okey, so awak kena darablah dengan lambda. Okey, so dia jadi lambda R. Okey, lambda R campur dengan lambda K P. Okey, lambda KP tolak lambda KR. Darab je. Lambda R tambah lambda KP tolak lambda KR. Okey, lepas tu awak susun lah. Susun, kalau kat sini huruf P dulu depan, R belakang, jadi awak pun susunlah benda yang sama, P depan, R belakang. Tapi jangan campurkan dengan jangan pindahkan. Dia tak boleh pindah sebab ni adalah OS jangan campur dengan OR-RT. So biarkan kat sini P 2/3 R. Okey, yang sini jangan ubah, dalam ni je. So P awak letak depan, contohnya lambda KP. Okey, lepas tu awak letak tambah lambda R tolak lambda KR. Okey, lepas tu awak faktorkan. Dia memang panjang vektor ni memang sakit hati kalau panjang macam ni. Okey, so bila awak nak faktorkan, okey, awak boleh tengok kat sini. Contohnya awak dah susun cantik-cantik lah. P letak depan, R letak belakang. Lepas tu R ni, okey, awak tengok antara R ni ada yang sama tau. Ada yang sama, iaitu lambda dengan R. So bila kita faktorkan, okey, kita letak benda yang sama. Kita letak lambda R. Okey, kita letak lambda R. Lambda R. Lepas tu buka kurungan. Buka kurungan ni letak benda yang tak sama. Contohnya lah, saya potong yang sama lambda potong, R pun potong. So tinggal 1 tolak K. Okey, tinggal 1 tolak K, benda yang tak ada. Contohnya 1 tolak K. Okey, 1 tolak K. Ataupun awak boleh buat awak just potong R sahaja pun boleh, tak ada masalah. Contohnya saya nak faktorkan R sahaja pun boleh. So awak buat R letak belakang lah. Okey, R letak belakang. So depan ni pun awak boleh letak benda yang awak tak potong. Contohnya lambda dengan ni, lambda boleh letak depan, tak ada masalah. Sama je kot. Saya rasa macam tadi je dah senang. Okey, sekejap. Lambda lambda R, lambda R ni saya suka letak belakang lah. Okey, 1 tolak K, macam tu. Okey, lambda R ataupun lambda 1 tolak K R. Sebab apa saya letak berudu ni kat belakang? Berudu mesti duduk belakang. Okey, berudu mesti duduk belakang, dia tak boleh duduk depan. Sebab tu tadi first kan saya buat dulu macam ni lah, lambda R. Tapi saya baru ingat berudu ni tak boleh letak depan. So berudu ni kena duduk belakang. Okey, so yang ini awak boleh tengok kiri bandingkan dengan kanan. Kiri bandingkan dengan kanan. Okey, kiri bandingkan dengan kanan. So kita ada dua huruf lah. Kita ada huruf P dengan huruf R. So saya nak awak bandingkan huruf P dengan huruf P, huruf R dengan huruf R. So saya mulakan dengan huruf P dulu
Okey, saya gunakan dengan huruf P. So kita ada satu P. Satu P sama dengan lambda KP. Okey, satu P sama dengan lambda KP. Cari nilai lambda. So P ni awak boleh potong, ataupun awak tak payah ambil lah berudu ni pun tak apa. Tak payah ambil pun tak apa. Okey, tak payah ambil pun tak apa. So 1 sama dengan lambda K. Cari nilai lambda. Lambda sama dengan pindah K jadi bahagi. Okey, pindah K jadi bahagi. Kemudian bandingkan punya huruf R. 2/3 R sama dengan lambda 1 tolak KR. Lepas tu buang berudu ni. Okey, lepas tu buang je berudu ni. Itu cara dia. Saya ajar balik. First awak tulis dulu 2/3 R sama dengan lambda 1 tolak KR. Lepas tu buang dia punya R tu, buang yang ada berudu tu. Baru kita boleh tahu lambda ni nak cari macam mana kan. Okey, so lambda ni awak dah boleh gantikan. Sebab awak dah tahu dah lambda tu berapa. Lambda tu adalah 1/K. Jadi awak gantikan je lah. 2/3 sama dengan 1/K darab dengan 1 tolak K. Lepas tu 2/3 sama dengan 1 tolak K per K. Darab silang, dapat 2K sama dengan 3 tolak 3K. Cari nilai K. Okey, awak boleh cari nilai K. 2K tambah 3K sama dengan 3. 5K sama dengan 3. K sama dengan 3/5. Okey, so ini sebenarnya dia dah menggunakan kaedah persamaan serentak ataupun penggantian lah. Sebab tu saya jawab persamaan serentak dulu. Okey, sekejap saya kecilkan sikit skrin. Okey, so awak boleh salin lah. Saya harap boleh nampak. Oops. Sekejap 65 68. Ya ada tanya apa tak? Tak ada. Okay, so ini adalah soalan vektor. Jadi apa yang awak nak kena buat adalah faham dulu macam mana awak nak cari jalan yang terbaik. Lepas tu lama-lama awak advance sikit pergi kepada soalan B. Awak tengok pula bermain dengan simbol lambda-lambda ni Maksud je soalan-soalan yang macam ni memang agak menyakit ke hati lah. Tapi tak apa, kalau kita sentiasa buat latihan banyak-banyak, nanti lama-lama kita dah terbiasa dengan benda-benda macam ni. Sebab kali hari pertama ataupun berapa kali cuba je memang tak akan pro buat benda ni. Memang noob lah dia cakap.
Tapi kalau awak dah lama-lama buat benda ni, dah rasa macam satu kebiasaan, nanti senang lah lama-lama. Okay, so tak apa, saya akan guide. So kalau first day awak tak faham, tak apa, bukan salah awak alright. So nanti saya nak bagi awak satu tugasan. Saya bagi awal tapi tempoh penghantaran adalah 2 minggu, jadi lama lah. Ok, so soalan nombor 3 ni, ok, dia ada macam ni, lebih kurang sama je. Kat sini dia ada sedikit yang melibatkan mikro dengan lambda, lagi sakit hati. Ok, tapi tak apa, jangan risau, sebab saya akan bagi ataupun saya akan upload jawapan siap-siap. Ok, first saya nak awak buat dulu soalan nombor 3A. Ok, 3A ni awak cabar diri sendiri, buat dulu, lepas tu semak jawapan. Kalau betul, Alhamdulillah. Kalau salah, betulkan balik. Dan untuk soalan B ni, awak boleh salin je daripada jawapan, dan awak boleh fikir macam mana jawapan tu jadi macam tu. Ok, jadi itu sahaja kelas kita, dan saya nak ambil kehadiran awak semula. So kalau awak dah ambil kehadiran awak, jadi saya ucapkan terima kasihlah banyak-banyak sebab hadir kelas kita hari ini. Jadi saya harap kelas yang minggu depan juga awak boleh hadir seperti biasa. Alright, so itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.